wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada malam ni kita bertemu lagi untuk kita sambung baca Sahih Muslim. Kita sambung dalam hadis yang minggu lepas kita ada bahas. Hadis yang panjang, hadis yang ke-160 dari Sahih Muslim. Kalau tengok anda bagi nota yang baru tu yang komplit lah. Yang sebelum tu bagi sikit tu kan. Anda bagi nota yang komplit lah. Kalau tengok mungkin boleh tengok pada poin yang ke-15. Anda buat dah kotak warna merah tu. Tujuan anda buat tu untuk memudahkan kita nak rujuk. Jadi kita cari ada warna merah tu. Tengok nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Poin-poin tu pada yang ke-15, penjelasan matan tu kan. Dekat situ kita up atas sikit pada yang ada matan 160D. Kat situlah. Sebab itu kita ada kupas berkenaan dengan mimpi. Beberapa jenis-jenis mimpi yang berlaku pada diri Nabi dan juga berlaku pada orang selain daripada Nabi. Kita dah bahas panjang lebar lah. Jadi kita tengok dalam matan 160 D tu. Qala, situ matan hadis kan. Qala ni maksudnya berkata tu Nabi lah. Qala fa'akhazani faghattani hatta balagha minni al-jahda summa arsalani faqala iqra. Qala qultu ma ana biqari. Situ terjemahan dia, Nabi SAW berkata. Nabi SAW ceritalah. Kita ingat balik, hadis ni yang menceritakannya adalah Aisyah. Yang ceritakan hadis ni adalah Aisyah radhiyallahu anha. Anda ada sebut hari tu Aisyah radhiyallahu anha, dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni selepas perang Badar. Perang Badar ni 2 Hijriah. Sedangkan kejadian yang diceritakan oleh Aisyah ini adalah di awal Nabi dilantik menjadi Nabi. Jadi kalau 13 tahun tolak lebih kurang 15 tahun lah. Jadi Aisyah bercerita. Jadi kita boleh sebutlah macam mana Aisyah boleh cerita benda macam ni. Jadi kita dah sebut dia di bawah kategori mursal sahabi, istilah dia kan. Kita dah sebut dah apa itu mursal sahabi panjang lebar itu kan. Jadi Aisyah ni dia bercerita, yang kita baca ni Nabi sebut ni, maksudnya Aisyah tu dia dengar cerita ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi Aisyah sebutlah yang Nabi Muhammad ni ada berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dia di sini merujuk pada malaikat, memegang aku, yakni memegang Nabi dan memeluk aku sehingga sampai rasa kepayahan. Maksudnya kalau bahasa kita bagi sendat nafas lah. Peluk tu sampai sendak nafas. Macam tu. Dalam bahasa kita bersembang lah ni. Dalam bahasa bukunya anda terjemah rasa kepayahan. Kemudian dia lepaskan aku. Lepas dia peluk tu dia lepaskan. Malaikat ni. Dia pun berkata lagi. Jadi malaikat ni katalah pada Nabi, bacalah iqra. Bacalah. Kata Nabi, aku berkata kepadanya, aku bagi tahulah pada malaikat tu, aku bukan orang yang membaca. Yang selalu kita jemah, aku tidak pandai membaca kan. Nanti anda akan bahaslah betul ke terjemahan aku tak pandai membaca tu. Terjemahan tu kan. Dia penting sebenarnya baca hadis ni tak cukup terikat dengan terjemahan, tapi dia kena faham bahasa Arab jugalah. Di situ pun ada perbahasan, nanti kita akan bahas. Okey, sambungan hadis. Qala fa akhadhani faghattani as-saniyah hatta balagha minni al-jahda summa arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari. Dia kata Nabi SAW berkata, dia yakni malaikat memegang dan memeluk aku untuk kali kedua. Tadi peluk dah kali pertama kan, lepas peluk pula kali kedua. Lepas tu hingga sampai kepayahan, sekali lagi lah, sampai sendak nafas-nafas. Sendak nafas-nafas. Tak, sebenarnya bukan style kita bercakap, itu style orang Kelantan bercakap. Orang Kelantan memang sendak nafas-nafas tu kan. Maksudnya peluk sungguh lah tu. Lepas tu kemudian dia lepaskan aku, dia pun berkata lagi, bacalah, baca Muhammad, baca. Aku menjawab, kata Nabi, aku bukan orang yang membaca. Kata Nabi SAW. Kemudian sambungan hadis, fa akhazani faghattani as-salisah hatta balagha minni al-jahda summa arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tu yang kita selalu tahu kan. Jadi lalu yakni dia, yakni malaikat memegang dan memeluk aku untuk kali ketiga. Maksudnya dalam cerita hadis ni 3 kali lah peluk kan. 3 kali Jibril peluk Nabi SAW sehingga sampai kepayahan, sekali lagi sampai sedap nafas-nafas. Kemudian dia pun lepaskan aku.
Malaikat pun lepaskan Nabi. Dia pun berkata, malaikat ni katalah pada Nabi Sallam, bacalah olehmu tu tinggal tu. Bacalah olehmu dengan nama Tuhan kamu yang telah mencipta. Itu terjemahan bagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia mencipta manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan kamu yang amat mulia, yang dia mengajar dengan Al-Qalam. Al-Qalam Al-Qalam ni kalau baca dalam beberapa hadis, itulah makhluk yang mula-mula sekali diciptakan, bukan Nur Muhammad. Itu yang sahih lah kan. Yang Nur Muhammad tu kita tahulah palsu tapi kita jumpa perkataan Al-Qalam. Perbahasan tentang makhluk mula-mula diciptakan adalah Al-Qalam tu, itu waktu lain lah kita bahas. Kalau kupas yang tu pula tak habis pula hadis ni kan. Dia mengajar manusia akan perkara yang manusia tidak tahu. Itu jalan cerita je terhadap turun surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Kita tengok penjelasan matan Dalam matan ni dia menceritakan Nabi SAW dalam Gua Hira, Nabi itu didatangi oleh malaikat. Itu point dia lah malaikat. Cuma bila kita tengok dalam matan ni, dia tak sebut Jibril, dia sebut malaikat dia datang. Dia tidak disebut malaikat yang datang tu adalah Jibril, tak ada pun. Tapi yang kita kata malaikat tu macam mana? Macam mana kita boleh tahu itu adalah malaikat? Tu soalan dia Jawapannya, ulama-ulama Islam semua menafsirkan itu sebagai malaikat Jibril kerana merujuk kepada Al-Quran. Ayat surah Al-Baqarah ayat 97. Tu Allah Ta'ala kata, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin." Situlah. Dan kita pun dah syarahkan tafsir surah ni, ayat ni dalam kuliah kita sebelum ni lah, tafsir kan. Dan kata Allah Ta'ala, katakanlah Muhammad, barang siapa yang bermusuh dengan Jibril alaihissalam, kerana sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan wahyu ala qalbika, ke dalam hati kamu Muhammad, biiznillah, dengan izin Allah. Jadi di sini terang-terang menggunakan perkataan Jibril, nampak jadi di situ kita simpulkan yang malaikat datang ke Nabi di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril. Sebab apa? Sebab dia menyampaikan wahyu kan. Jadi tugas Jibril AS menyampaikan wahyu. Walaupun dalam matan hadis tu tak sebut pun malaikat tu Jibril, jadi sebut malaikat dia kan. Cuma kita fahamlah secara tak langsung ini merujuk kepada Jibril AS gitu. Cuma menarik dalam cerita hadis ni, Jibril datang berupa dengan rupa manusia. Betul? Dia bukan datang rupa dia yang sebenar. Nanti kita akan cerita tentang macam mana Jibril AS datang dalam rupa dia sebenar yang dilihat oleh Nabi. Nabi ni dia pernah tengok Jibril dalam rupa sebenar dua kali. Itu akan datang lah. Dia akan sampai tajuk tu. Cuba kita sebut secara dasar dulu. Tak sabar nak tahu. Tapi itu yang mahal sebut tu. Nanti tu yang orang geram nak tahu tu. Kan? Jadi dia datang berupa Jibril tu dia datang dalam bentuk berupa. Nanti kita akan detailkan perbahasan Jibril dia berupa dengan rupa siapa. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih kita akan cerita lepas ni. Kemudian dalam masa Jibril alaihissalam datang tu, dia kata Iqra, bacalah. Dan Nabi Muhammad SAW kata ma ana biqari. Ayat dia kan, ma ana biqari. Nabi tak kata la astati an aqra'a. Dalam bahasa Arab, kalau saya tak boleh membaca, kita kena sebut ana la astati an aqra'a. Saya tak mampu untuk nak membaca. Itu sebutan Arabnya lah, kan? Ataupun kata ma ana qari'un. Boleh dah. Pelik. Cara Nabi jawab tu bukan kata ma ana qari'un ataupun la astati an aqra'u ataupun la aqra'u, tapi Nabi jawab ma ana bi. Ada situ ba situ. Biqari. Di bahasa Arab ni problem dia. Kan? Jadi apa maksud ma ana biqari? Patutnya ma ana qari. Cukuplah. Aku tak boleh baca kan. Tapi dia tak kata ma ana biqari. Dia tak kata ma ana qariun, tapi dia kata ma ana bi, ada ba dengan biqari. Yang kita rata-rata terjemah, aku tak pandai membaca, terjemahan kita lah. Sebenarnya bukan terjemahan kita je, dan memang orang Arab pun faham macam tu, kebiasaannya lah. Sebab itu, ialah dia bahasa Arab, dia ada yang sastra, ada yang tak sastra. Kita dalam bahasa Melayu yang mahir sastra Melayu ni,
yang tak faham sastra Melayu bila dengar orang cakap secara sastra tak faham lah. Tak. Pak Samad Said mari berceramah, bumbang-bumbang ceramah, habis ceramah dia kata, sebelum saya tutup saya mau membaca satu puisi. Kata Pak Samad Said lah. Anak masa tu pergi dengar ceramah dia. Yang kawan sebelah Nabi bisik, lah baru baca puisi, aku ingat berpuisi dah tadi. Maksudnya kita ni tak faham sastra kan. Kita dengar dia bercakap tu, puisi dah ni. Padahal dia baru ceramah. Kan? Puisi tu lepas pada tu. Jadi kita tahu Nabi SAW ni orang yang fushah, orang yang paling fasih cakap Arab. Kita kena faham apa yang dimaksudkan fushah, fasih tu. Fasih ni orang Melayu kita selalu terjemahkan sebagai petah. Petah cakap Arab ni. Maksudnya fasih cakap Arab ni. Kita faham apa fikiran kita? Petah cakap Arab. Kan? Sebenarnya fasih dalam pemaknaan Arab yang kata Nabi ni fasih tu, Nabi bercakap ni dia ada unsur-unsur sastra. Macam kita tengok cerita Piramli lama-lama tu, jebat dengan jebat derhaka kan. Siapa ni? Nordin Ahmad dengan Piramli. Nordin Ahmad dia kata, kan ayat dia tu kan puitis kan. Itulah panggil fushah. Itulah fasih dia panggil kan. Dia guna perkataan tu kita dengar, wah apa benda mamat ni nak bagi tahu. Kan? Tapi kalau orang mahir bahasa dia faham lah. Dan bapa kepada Dang Baru kata kepada Dang Baru, jangan kamu terlalu percaya dengan cerahnya bulan, kerana di sebalik cerahnya itu banyak gelapnya. Ambil kau. Dia guna ayat macam tu. Datuk Bendahara tu kan, dia pesan pada Dang Baru kan, Dang Baru tu kan kahwin senyap dengan Hang Jebat. Tengok filem tu kan. Jadi si Datuk Bendahara ni pesan pada anak perempuan dia, aku duk tengok kamu duk kawan dengan Hang Jebat lah, apa macam tu lah kurang lebih kan. Last sekali dia pun sebut, jangan kamu terlalu percaya dengan cerahnya bulan, kerana di sebalik cerahnya itu banyak gelapnya. Kita yang tak erti sastra ni, apa benda orang tu ni merepek. Kan? Tapi kalau orang faham sastra, dia faham. Kan? Sebab bulan tu nampak je bercahaya, tak ada cahaya pun, dia tumpang cahaya matahari. Betul kan? Maksudnya kamu tengok baik tak, dia tak baik pun, orang je kata dia baik. Macam itulah yang nak disampaikan oleh bapa Dang Baru kepada Dang Baru. Dang Baru tu kan nama isteri Hang Jebat. Kat tempat kita ada Dang Wangi. Tak apalah, itu cerita sastra orang Melayu. Maka demikian juga apabila kita baca perkataan Nabi SAW dan juga Al-Quran. Nak sebut tu penting sastra tu kan. Jadi ada part bila cakap bunyi sastra, bukan semestinya orang Arab pun faham. Sebab itulah ada ulama' dia pergi penjelaskan, ulama' yang mahir dalam bidang tu kan. Kat sini ada dekut lah. Kat sini kalau tengok poin yang ke-17 tu, terdapat beberapa kupasan ulama' berkenaan makna perkataan ini. Anda sebut di situ kan. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni ulama' hebat ni, yang mensyarahkan Sahih Bukhari kan, kitab Fathul Bari itulah. Bukan Ustaz Fathul Bari, salah faham pula. Nama kitab Fathul Bari, penulis tu nama Imam Ibn Hajar Asqalani. Dia kata apa? Al-ba'u zaidatun li ta'kidin nafyi ay ma uhsinul qira'ah. Tu terjemahan dia. Kan? Huruf ba, ma ana biqari kan, bi tu kan. Ba tu di sini adalah zaidah lah, tambahan. Nah ni tak apalah, itu kalau anda kupas jadi kuliah bahasa Arab pula. Kan? Kita sebut secara umum-umum begitu ya. Untuk nak takkid penafian, dia nak menguatkan penafian, iaitu ia diterjemahkan sebagai aku tidak elok bacaan. Makna biqari ni bukan aku tak boleh baca, aku bacaan tak elok. Faham tak? Kita pun ada orang macam tu kan. Bacalah. Kata boleh baca tapi tak elok bacaan. Kata boleh, dia pun baca. Idgham pah ke mana, mat pah ke mana. Macam itulah kurang lebih ni kan. Macam itulah maksud dia. Ma ana biqari, bukanlah Nabi kata aku tak boleh baca. Maksudnya aku baca tak elok. Kenapa? Kat bawah nanti kita akan kupas. Kenapa Nabi boleh kata aku baca tak elok? Kan? Ada sebab dia lah, ada perbahasan dia gitu. Cuma ada seorang ulama At-Tibi nama dia. At-Tibi bukan sakit TB tu. Tibi nama orang Dia kata bi annahu innama yufidu taqwiyah wa ta'kid wa taqdir lastu biqari'il battah. Yang ni yang kita rata-rata duk pakai. Tafsiran Pak Syekh ni lah.
Kan? Dia maksud dia kata ia memberi faedah untuk menguatkan dan takkid, dan takdir kalamnya adalah aku tidak tahu membaca langsung. Yang rata-rata kita dah kata Nabi tak boleh baca ni, kita terjemah aku tak boleh baca ni, kita pakai terjemahan Pak Ji ni, At-Tibi ni. Faham tak? Tapi kalau Imam Ibn Hajar, tak, dia kata bukan macam tu. Tafsiran Imam Ibn Hajar sekalian ni, makna biqari bukan aku tak boleh baca, aku baca tak elok. Kalau baca pun tak elok. Macam itulah terjemah mudah-mudah kan. Nampak beza tafsiran tu kan. Kenapa ini problem sastra Arab. Ini problem sastra Arab. Macam ana sebut tadi, bila bapa dan baru kata jangan percaya dengan cerahnya bulan kerana sebalik cerahnya itu ada gelapnya. Itu tu kalau bagi orang yang faham betul-betul, tafsiran dia lain. Tapi kalau faham sikit-sikit, tafsiran dia lain pula terhadap statement tu kan. Biasalah tu. Sifat sastra memang macam tu. Kaedah sastra memang macam tu. Seronok juga kalau bincang sastra ni. Kan? Anda antara orang minat sastra lah. Sastra Melayu pun anda suka baca. Kadang-kadang ada satu pantun anda dengar, ada seorang pensyarah UPM, dia bahas pantun ambil galah saya budak apa macam ni? Buah cepedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan, saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Kita faham apa pantun tu? Kita faham pantun. Nah, sebenarnya dia kata segala rima itu mempunyai kaitan antara talian yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ada kaitan semua rupanya. Dia kata buah cempedak ni sifat dia besar. Mana ada buah cempedak kecil-kecil? Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Dia nak ambil tak boleh sebab dalam pagar kan. Buah tu kat luar. Ambil galah pakai ambil galah tolong jolokkan. Jadi peliklah kau nak jolok buah yang besar itu guna galah, kan pelik. Guna galah, buah tu besar kan. Lepas tu dia sambung, saya budak baru belajar. Padang lah budak. Padang lah budak. Kalau salah tolong tunjukkan. Maksudnya kalau kau ambil buah cepedak guna galah, itu memang silap. Itu maksud dia kan. Menariklah itu tafsiran terhadap sastra. Maka demikian juga bila orang baca Quran, orang baca hadis Nabi SAW. Jadi bila ana biqari, Nabi jawab lagu tu. Ada ba kat situ. Kenapa Nabi tak kata ana qariun contoh kan? Ataupun lastu qari'an, ataupun la astati an aqra, ataupun la aqra. Kenapa Nabi tak guna perkataan-perkataan macam ni? Tiba-tiba Nabi guna ana bi qari. Mari ulama, ada hal ni, ada cerita. Maka berlakulah pentafsiran. Nampak Jadi At-Tibi dia kata Nabi memang tak boleh baca langsung. Dia tafsir lagu tu. Tapi bila datang Imam Ibn Hajar sekali kata tak. Ma uhsinu al-qiraah, aku tidak elok bacaan. Nampak Jadi kalau kita pergi pada tafsiran Imam Ibn Hajar Asqalani, maksudnya boleh baca Nabi ni. Betul tak? Boleh baca, cuma tak elok je. Boleh faham Di situ kita dah nampak ada pentafsiran. Tafsiran 1, tafsiran 2. Dia kaedah kita ni kalau belajar dalam fiqh lah terutamanya sekali, dia ada istilah idza wujida al-ihtimal saqata al-istidlal. Kaedah dia, apabila wujud banyak pentafsiran, maka tergugurlah satu pentafsiran. Kita kata yang ni dia tafsiran yang paling betul. Nanti dulu, sebab dia banyak pentafsiran terhadap pemaknaan kata kan. Jadi tak boleh lah kita nak kata mesti Nabi itu tidak boleh baca. Tak boleh, sebab dia banyak ihtimal sangkaan-sangkaan terhadap pemaknaan sesuatu ungkapan. Ini kaedah lah dalam usul fiqh. Cuba kalau kita tengok dalam riwayat Abul Aswad dalam kitab Al-Maghazi lah, nak quote kat sini lah. Dia kata bahawa ada penambahan kata sebelum Nabi menjawab aku tidak boleh baca itu. Sebelum Nabi jawab tu ada penambahan, iaitu baginda bertanya dulu. Bila Jibril kata iqra, bacalah. Jadi cerita dalam riwayat Abul Aswad ni, Nabi tak kata makna biqari terus, tapi Nabi tanya dulu, kaifa aqra, macam mana aku nak membaca. Jadi kalau Zul, macam mana aku nak baca? Maksudnya ada sesuatu dekat depan. Betul tak? Macam ada benda kat depan, kena baca. Aku nak baca macam mana ni? Faham tak? Betul? Yalah, kalau Jibril kata bacalah, yalah, nak baca apa? Mesti ada benda kat depan kan.
Kau macam mana? Iyalah kalau lain lah, kalau Jibril tu dah ajar awal, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bla bla bla. Iqra. Betul tak? Sekarang isunya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang tu di akhir. Kali ketiga kan? Yang mula tu iqra. Jadi maksudnya mestilah ada benda dekat depan, iqra. Macam tu. Dia pun kaifa aqra, macam mana aku nak baca? Ma ana biqari, aku tak elok bacaan ni. Maksudnya ada benda tak yang dilihat? Ada kan? Di situ maksudnya ada mastur dia panggil. Sesuatu yang tercatat. Faham Yang tu yang didebatkan balik. Betul ke Nabi tak boleh baca? Sebab rata-rata orang kata Nabi tak boleh baca. Ni lah hadis ni. Bukhari ni. Betul lah Bukhari. Muslim ni betul lah Muslim tu. Kita bukan cerita hadis ni sahih tak sahih. Yang kita cerita ni kau faham hadis tu betul ke tak? Nampak kan? Dia ada dua tajuk kat situ. Yang pertama sahih, dalam maksud betul je datang daripada Nabi. Yang kedua, faham tu betul ke yang dimaksudkan oleh Nabi. Itu dua benda berbeza kan. Kalau istilah kita belajar ilmu usul fiqh, dia panggil subut. Satu lagi dilalah. Subut ni macam mana sampai kat kita. Dilalah ni cara faham. Kan? Boleh nampak dia punya debat ulama'. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut lah, berkenaan dengan Nabi ni boleh baca atau tidak. Gitu. Boleh Sebab rata-rata orang tak bujah di sini. Nabi tak boleh baca. Ni lah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kata makna biqari. Ada ujah argument ni je. Selalunya lah riwayat yang ada benda tu tak famous. Tak famous. Nanti anda akan sebut kat bawah lagi banyak beberapa riwayat-riwayat yang menggambarkan Nabi memang membaca, bukan sekadar baca, boleh lagi. Nak mari beberapa riwayat Bukhari, Muslim riwayat. Cuma tak famous lah. Tak famous tu kenapa Allah Alam lah kan. Okey, nampak cerita permulaan, nampak gambaran kan. Okey, yang poin nombor 19 ni tak payah kot. Ada sikit lah, iaitu ada pelbagai penjelasan ulama' berkenaan dengan jarak antara Nabi dapat wahyu melalui mimpi dengan Nabi berjumpa dengan Jibril secara yaqazah. Istilah yaqazah ni negatif. Okay. Kan anda ada sebut sebelum ni, yang kita bincang sebelum ni, Nabi sebenarnya sebelum jumpa dengan Jibril secara live, live. Nabi Muhammad jumpa dengan Jibril di Gua Hira. Sebelum tu Nabi dah dapat wahyu. Tapi wahyu yang Nabi dapat melalui mimpi. Ingat? Kita kupas sebelum ni. Jadi timbul persoalan, antara yang Nabi dapat wahyu mimpi tu dengan Nabi jumpa dengan Jibril tu kadar berapa lama? Situ khilaf tu. Kan? Anda ada bawa kat sini, Imam Ahmad menukilkan pendapat seorang ulama hadis namanya Asy-Sya'bi. Dia kata 3 tahun. 3 tahun. Daripada jumpa Jibril AS tu dengan mimpi awal tu 3 tahun jarak dia. Jadi kita dah dengar cerita Nabi Muhammad jadi Nabi 13 tahun kan. Itu tu border dia bermula daripada kisah Nabi jumpa Jibril. Jadi kalau kita pergi pada, yalah, anda ada sebut khilaf ulama'. Yang pertama Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang kedua adalah Al-Imam Syekh Amin Al-Harari. Dua pentafsiran hadis Sahih Muslim ni. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata wahyu Nabi Muhammad mimpi Nabi adalah wahyu walaupun sebelum Nabi berjumpa dengan Jibril. Ini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani punya pandangan. Ada pula pandangan yang kontemporari lah. Amin Al-Harari itu kan, ni kontemporari, dia pun berubati 3-4 tahun lepas. Dia kata tak. Yang dikatakan mimpi Nabi adalah wahyu jika selepas kejadian jumpa Jibril. Tafsiran dia lah. Kita pakailah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau kita pakai pandangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mengatakan mimpi Nabi Muhammad sebelum Nabi jumpa dengan Jibril itu adalah wahyu juga. Jadi tiba-tiba pandangan Imam Asy-Sya'bi ni kata daripada mimpi Nabi dapat dianggap sebagai wahyu dengan Nabi jumpa Jibril itu 3 tahun. Maksudnya sebelum tu dia jadi Nabi dah. Betul? 13 tahun tambah lagi 3 tahun. Maksudnya 16 tahun lah. Betul lah nampak dia punya khilaf dia kat mana. Cara ulama' bahas lagu tu lah. Jadi kita boleh sebut sebenarnya 13 tahun tu ya juga. Tapi kalau ada orang buat tafsiran 16 tahun, itu pun ya juga sebenarnya. Betul kan? Kalau kira macam tu lah. Nampak kan? Maka mungkin orang debatkan balik, Nabi-Nabi ni ada tak yang mereka ni start jadi Nabi yang umur mereka kurang 40 tahun? Besar debat tu. Sebab kita tanya satu soalan, Nabi Isa tu Nabi ke tak? Nabi.
Tapi dia masa dia orang nak bunuh dia, yang Tuhan, bahasa kita buat lari lah. Naik langit tu kan. Umur dia berapa masa tu? Sampai ke 40? Sampai Tak sampai. Maka di situ kita boleh terima bahawasanya memang ada Nabi yang umur kurang daripada 40 tahun. Walaupun kebiasaannya bila sebut Nabi 40 tahun ke atas. Kebiasaan kan dia sebut. Jadi kalau orang kata Nabi mesti 40 tahun ke atas, itu bukan mesti, tapi kebiasaan. Faham Dia kena clear tu antara mesti dengan kebiasaan. Kan? Kebiasaan ni macam kita jarang-jarang jumpa lah yang lain daripada tu. Betul kan? Tapi kalau mesti, tak ada dah yang lain, mesti yang tu. Jadi kalau orang kata, oh Nabi ni mesti 40 tahun ke atas. Tak, kebiasaan je. Maka kalau ada orang argue kata, oh Nabi Muhammad SAW sebenarnya masa Nabi jadi Nabi ni dengan Madinah tu bukan 13 tahun, tapi 16 tahun. Boleh terima tak argument tu? Boleh terima. Kita boleh anggap ini sebagai khilafiah. Khilaf perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ustaz, kalau wahyu diterima turun sebelum umur 43 tahun, macam tak ada sampai ke umat kan? 3 tahun tu Nabi tak sampaikan apa? Ya, sebab tak jumpa secara live lagi. Wahyu Quran tak dapat lagi. Kan? Dia kan kita kena ingat wahyu ni yang dapat bukan mesti terus sampaikan. Bila sampai time pun sampaikan. Anak misal contoh sembahyang Jumaat. Bila Allah Ta'ala wajibkan sembahyang Jumaat? Ada surah Al-Jumu'ah tu kan? Wa idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Ayat tu turun bila? Apakah semasa Nabi di Mekah ataupun semasa Nabi dah hijrah ke Madinah? Tak. Ayat tu diturunkan masa di Mekah lagi. Di Mekah ayat tu turun. Tapi Nabi sembahyang Jumaat bila? Ada tak sejarah Nabi sembahyang Jumaat masa di Mekah lagi? Tak ada. Di Madinah pun ada. Maksudnya ada benda yang Tuhan suruh tapi Nabi tak boleh buat lagi sebab ada halangan. Faham tak? Lepas pada tu baru ditunaikan oleh Nabi SAW. Nampak Sebab itulah ada ayat ya ayyuhallazina amanu, ayat di Madinah kan. Sebab kita kena faham juga ya ayyuhallazina amanu, apabila dikatakan mesti ayat diturunkan di Madinah, itu rata-rata kita sebenarnya bukan mesti. Kebiasaan. Dia kebiasaan. Sebab apa Sebab kita ni pergi simpulkan hukum-hukum banyak di Madinah. Dan bila hukum-hukum mesti ya ayyuhallazina amanu, kesimpulan kita begitu, padahal tak semestinya. Tak semestinya begitu. Kadang-kadang ada ayat-ayat itu memang dia sebut ya ayyuhallazina amanu, masa tu Nabi di Mekah. Tetapi masa turunnya ayat itu, border-border Nabi nak tolak dah ke Madinah. Di border-border dah. Masa ayat Mekah dah sebenarnya. Faham tu ada debat tu besar. Kalau baca dalam Fathul Bari Syarhul Bukhari lah. Itu anak lah pagi-pagi ni selalu baca kitab Sahih Bukhari tu kan. Anda baca pagi-pagi lah. Pagi-pagi tak ada buat apa, aku baca kitab je lah. Live. Rajin nak baca. Dalam tu dia ada kupas panjang lebar berkenaan dengan siapa yang mula-mula sekali sembahyang Jumaat. Apakah Nabi Muhammad ataupun orang lain? Sebenarnya ada orang lain yang mula-mula sekali menunaikan solat Jumaat sebelum Nabi Muhammad SAW sembahyang Jumaat. Namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Siapa dia As'ad? Alamak, cerita itu banyak. As'ad bin Zurarah ni adalah orang yang mula-mula sekali daripada Madinah, yang masa tu orang tak pergi Madinah, orang pergi Yasrib kan. Dia pergi dekat Mekah untuk bantuan Mekah untuk berhadapan dengan peperangan Aus dan Khazraj. Khazraj bergaduh kan lama, bergaduh-gaduh. Geng ni fikir macam mana, geng Aus, geng Khazraj lah. Macam mana kita nak hadapi benda macam ni? Bincang, kata kita kena bunuh habis geng Aus ni, senang. Kalau kita tak bunuh geng-geng ni, kita duk perang sampai bila-bila. Dia kata boleh nak perang, duit tak ada, tentera tak ada. Dah tu jangan nak buat. Kita pergi jumpa geng Mekah tu, minta bantuan pada orang Mekah. Dia pergi ke Mekah. Hantarlah ketua tu, ketua Khazraj masa tu, As'ad tu lah. As'ad bin Zurarah. Dia pun pergi ke Mekah. Dia pergi cari, dia pergi nak jumpa berbincang lah. Bila jumpa dengan orang Mekah, orang Mekah kata apa? Allah, datang lambat lah. Sekarang kami ni ada problem. Adalah seorang budak, kita kenal daripada budak pakai besar. Namanya Muhammad. Kita duk respect aja. Tiba-tiba dia kata Tuhan kita merepek. Tak bahasa anak lah tu. Dia kata Tuhan-Tuhan kita semua ni merepek, mengarut dia kata lah. Dah habis ramai lah pengikut ajaran dia. Jadi tentera tak boleh nak bagi dah. Kan? Lepas tu yang ramai tentera ni hamba-hamba ramai dia ikut dia tu.
Jadi masalah bisnes pula. Jadi tak boleh tolong, tak maaf, balik Dia kata tak apa kalau aku tu. Balik. Tapi kebiasaan Arab, bila dia pergi ke Mekah, tawaf wida. Kan, ni biasa Arab kan. Dia pun pergi tawaf keliling Kaabah, tengah tawaf nampak Muhammad. Muhammad dekat situ, tepi tu kan. Dia berucap, adalah 3-4 orang duk dengar masa tu awal lagi kan. Dia tengok, oi, orang duk cerita tak boleh tolong ni sebab Muhammad ni. Ramai orang nak ikut ajaran dia ni, siapa tak boleh nak tolong kita ni? Tak apalah, kita pergi jumpa Muhammad, dia tengok, pergi dengar dia cakap apa. Ni As'ad ni. Dia pun pergi, dia dengar lah Muhammad dia bercakap. Dia kata, nak tanya sikit boleh? Apa dia? Tak, kamu ni bawa ajaran apa sebenarnya? Itu asal dia. Jadi Allah Ta'ala pun turun ayat surah Al-Anfal, tak silap mana, 2 ayat dalam surah Al-An'am, 151, 152 tak silap mana. Kalau tak silap nak ulang banyak kali, saya takut tersilap. Dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut 9 perkara dasar bagi ajaran agama Islam. Jangan syirikkan Allah, jangan tipu dalam timbangan, buat baik ibu bapa. Quran. Dia dengar. Dia kata hak ni lah masalah kita tak selesai ni, dok bergaduh ni. Kalau ambil 9 perkara ni, kita pergi laksana dekat Madinah, dekat Yasrib, tak bergaduh Khazraj ni. Masuk Islam. Masuk Islam haji ni. Ini As'ad bin Zurarah ni. Jadi As'ad bin Zurarah masuk Islam. Dia kata, apa yang aku boleh tolong kamu Muhammad? Gini-gini. Nabi Muhammad kata, kau balik kat sana, kau ajak orang sana pada Islam. Dia pergi kempen, ramai pula masuk Islam. Itu yang jadi perjanjian Aqabah yang pertama. Bermula dengan 12 orang. Sejarah tu kan. Dia ni lah kepada ni As'ad bin Zurarah, orang Khazraj. Dia balik ke Madinah, ke Yasrib pada masa tu. Dia kempen, ramai masuk Islam. Jadi masa Nabi Muhammad dalam perjalanan nak pergi dekat Madinah, Hijratul Rasulullah, masa tu dia sembahyang Jumaat. As'ad bin Zurarah. Ayat turun dah. Faham Maksudnya, kalau kita tengok dalam kitab Fathul Bari Syarhul Bukhari, Imam Ibn Hajar Asqalani kata, orang yang mula-mula sekali tunaikan salat Jumaat itu bukan Nabi, tetapi As'ad bin Zurarah. Bukan dengan Nabi. Dia buat, tapi perintah pada Nabi lah. Tapi Nabi tak boleh nak buat. Faham Ana cerita tadi kan, maksudnya dah ada kefarduan, tapi Nabi tak buat lagi. Nabi di Mekah. Nabi di Mekah lagi. Di Madinah. Faham itu ada tu disebut. Ialah mungkin kita jarang tahu. Kena baca kitab Fathul Bari Syarhul Bukhari, satu lagi kitab Fathul Bari bi Syarhil Bukhari, satu lagi Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dia mari sanad sekali cerita tu. Lagi clear. Arab. Itu Arab belaka lah doktor kan. Itu problem je lah Ada cerita tu. Ada itu anda tak cerita lagi betul ke perkataan Jumaat itu datang daripada mana? Kita tak tahu kan perkataan Jumaat. Pada zaman jahiliah, perkataan dia bukan Jumaat, Al-Arubah. Al-Arubah. Tapi macam mana boleh nama Jumaat? Nama Jumaat itu permohonan As'ad bin Zurarah pada Nabi. Rasulullah, kita kan berhimpun pada hari ni. Macam inilah kita tukarlah nama. Namakan sebagai hari kita berhimpun. Jumaat dah sebutannya. Jamaah, Jumaat. Kan semua kalimah jamaah belaka kan. Itu asal dia mencadangkan oleh Nabi. Minta. Jadi sebab itu orang kata perkataan Jumaat itu, hari Jumaat itu bermula pada era Islam. Bukan bermula pada era kafir. Jumaat, perkataan Jumaat itu yang digunakan merujuk pada hari kan. Pada zaman jahiliah bukan Jumaat. Perkataan je dah Al-Arubah. Al-Arubah. Itu asal perkataan Jadi kalau sebut hari Jumaat, Islamisasi dah sebenarnya. Habis kenapa dalam Quran ni Jumaat disebut yang Jumaat? Ya. Hari Jumaat. Padahal yang itu yang itu turun sebelum dia dijumpa Rasulullah. Ya. Kalau kita nampak macam lebih awal lah kan. Macam itulah. Sebab tu kita kata inilah pentingnya konsep wahyu itu mendahului daripada zaman. Betul tak? Macam Nabi Muhammad dia bercakap tentang tanda-tanda kiamat, kita pun tak tahu. Benda tu berlaku hari ni. Betul kan? Betul kan? Konsep wahyu. Itu kelebihan konsep wahyu. Apabila Tuhan itu menggambarkan satu benda yang bakal berlaku. Bakal berlaku. Nampak itu menarik lah. Kalau kita tengok, wah, rupanya itulah keistimewaan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi tak pelik lah bila As'ad minta Nabi, Nabi kata setuju lah. Mungkin Nabi Muhammad kata dah ada lah wahyu dah.
Kan? Kiri jalan je lah kot. Macam itulah. Ini kemungkinan anda sebut. Tapi yang kita boleh terima satu realiti, wahyu itu dia kadang-kadang menyampaikan benda yang luar daripada jangkauan kita. Hebat hebat. Gitu. Okey, panjang tak masuk cerita. Aku kalau boleh nak habis sikit berkenaan dengan Nabi boleh baca ni. Kena habis kat tajuk tu kat insya-Allah. Okey, pengajaran. Anda bawa sini beberapa pengajaran. Malaikat boleh berupa. Tadi ada sebut kan, Nabi Muhammad SAW jumpa dengan Jibril di Gua Hira itu dalam keadaan malaikat berupa dia bukan datang dengan rupa dia sebenar. Rupa sebenar tu hadis akan datang, kita akan jumpa macam mana rupa Jibril. Tu panjang lah cerita tu. Okay? Jadi kita sebut malaikat berupa dengan rupa manusia ni dalam Quran pernah cerita, iaitu melibatkan kisah Nabi Lut. Betul tak? Ingat tak kisah Nabi Lut alaihissalam ditatangi oleh malaikat yang berupa dengan lelaki segak? Betul kan? Orang kampung Nabi Lut ni dia ada perangai itulah, perangai tak bersihat lah. Kan? Sebab politik pula. Kan? Jadi dia ada orang macam tu. Jadi tiba-tiba berupa dengan rupa lelaki yang handsome ni, yang segak-segak ni, yang orang Indonesia kata ganteng. Ganteng-ganteng kan? Jambu kan. Jambu pula jambu air. Kan? Dia datang, isteri Nabi Lut yang tak beriman tu lah. Dia pergi bagi tahu ke orang kampung dia, kau tahu tak ada orang. Sudah. Geng-geng ni pun pergi berebut ke rumah. Lepas Nabi Lut dia kira nak liwat lah. Kan? Lepas tu Nabi Lut kata jangan dah, aku ada nak perempuan. Kalau nak perempuan aku macam tu lah. Tak ada kami macam tu. Kira nak lawan, kira jadi lah gitu. Geng-geng tu. Jadi masa tu malaikat datang berupa dengan rupa manusia. Kan? Rupa lelaki. Tu ana ada quote kat situ lah. Tengok pengajaran tu ana sebut ayat Quran tu kan. Daripada surah Hud ayat 77 sampai ayat 81. Panjang lah ayat tu. Baca sendirilah tu. Kita sebut umum faham jalan cerita je. Jadi di situ kita nampak ada kes malaikat berupa dengan rupa manusia. Pernah berlaku berlaku. Dia dua berjumpa berupa dengan rupa manusia. Masa Nabi Muhammad duduk datang manusia serba putih kata Sayyidina Umar kan. Kami tak pernah tengok, tak pernah kenal satu. Yang kedua tak nampak ciri-ciri bermusafir. Orang duduk padang pasir, musafir kejap pun berabuk lah. Hari tu tak nampak kan. Bahasa sekarang nampak macam baru turun daripada Alphard. Dah masa kita sekarang kan. Ini berupa kan. Maksud berupa malaikat boleh. Dia satu lagi, jin boleh berupa. Ini rupa. Ada hadis Nabi SAW yang itu dalam Sunan Abi Daud lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat ni dia baru kahwin. Dia baru kahwin, lepas tu nak pergi perang. Dia pun pergi perang, tunggu bila nak tolak. Dia kata, "Boleh tak tunggu sekejap, aku nak balik tengok bini aku." Member baru kahwin. Dia pun balik, dia balik tengok bini duduk kat luar. Orang mengamuk dia, "Apa kau duduk kat luar?" Bini kata, "Kau tengoklah apa yang ada dalam rumah tu." Dia pun, apa dia? Dia masuk ular lah. Bini dia tak tahu macam mana, tengok masuk rumah, mati dah laki dia. Dan berita tu dimaklumkan kepada Nabi SAW. Nabi kata itulah jin. Dia dah berupa dengan rupa ular. Ada hadis tu riwayat Imam Abu Daud. Ada kubah panjang lebar kat Melaka itu. Mati? Hari tu mati. Kena ular. Ular maksudnya jin lah guna tu kan. Sebab itulah yang Nabi Muhammad ada pesan, kita nampak ular ni jangan terus bunuh. Bagi pesanan. Keluarlah, jangan pulanglah macam kita bercakap tu kan. Jangan kacau keluarga aku tak kacau kau pun. 3-4 kali bagi pesanan tak keluar, ya tu memang ular sungguh lah tu. Kan? Tapi kalau dia keluar, maksud dia bukan ular tu, dia makhluk lain. Dia berupa dengan rupa ular. Ada makhluk boleh berupa kan. Yang kita jumpa ni malaikat. Yang kita jumpa ni adalah malaikat. Tadi Haji pun dah sebut kes Jibril AS ajar kepada umat berkenaan dengan Islam, iman, ihsan tu kan. Ada pula satu lagi kat sini, kalau tengok dalam tanah ni, Jibril berupa dengan rupa sahabat Nabi yang segak bernama Dahyah Al-Kalbi. Ada sahabat Nabi nama Dahyah Al-Kalbi. Dahyah Al-Kalbi ni, siapa dia Dahyah Al-Kalbi ni? Dahyah Al-Kalbi ni kita baca balik kisah masa Abu Sufyan
pergi ke Syam, berjumpa dengan Raja Heraklius tahun 7 Hijriah. Nabi Muhammad buat perjanjian Hudaibiyah 6 Hijriah kan. Lepas perjanjian Hudaibiyah tak perang lah. Dalam perjanjian tu kata tak boleh bunuh, tak boleh perang. Jadi di situ diambil ruang oleh Nabi untuk hantar surat kepada wakil negara-negara, raja-raja yang ada pada masa tu. Siapa yang bawa surat pergi Raja Heraklius? Dahiyah tu lah, Dahiyah Al-Kalbi. Nama orang ni Dahiyah ni dia terkenal dengan rupa dia segak, orang segak. Cerita ni kat sini yang disebut haddatsana Abu Osman qala umbitu anna Jibril alaihi salam atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Ummu Salamah faja'ala yuhaddithu thumma qama. Baca terjemahan baca Arab lambat. Aku diberitahu, Abu Osman ni cerita, aku diberitahu bahawa Jibril datang kepada Nabi yang ketika itu bersama baginda ada Ummu Salamah. Cerita ni ada orang bagi tahulah Jibril ni pergi jumpa dengan Nabi. Dan pada masa tu bersama dengan Nabi ni ada isteri Nabi namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah tu salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Bila jumpa tu Jibril berbicara kemudian pergi. Ada benda lah Jibril bercakap dengan Nabi. Lepas tu pergilah Jibril. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata pada Ummu Salamah, siapa orang tadi? Nabi pun buat, dia boleh buat suspend gitu kan. Kau tahu siapa tadi? Tahu siapa? Boleh tanya Ummu Salamah. Dia kat bini dia lah, Ummu Salamah. Perawi yani Abu Sufyan berkata, Ummu Salamah menjawab, dia adalah Dahiyah. Dahiyah lah. Rupa tu kan Dahiyah. Macam tu lah. Maksudnya dia berupa-rupa Dahiyah. Okey. Ummu Salamah berkata, rupa-rupanya bila Nabi tanya Ummu Salamah, siapa? Dia kata Dahiyah. Nabi tak ada kata je, tak kata tak. Nabi tak kata apa. Ummu Salamah ni kata, demi Allah, aku menyangka yang datang itu tidak lain adalah Dahiyah. Hingga akhirnya aku mendengar khutbah Nabi Allah yang memberitahu bahawa itu adalah Jibril. Dia tak beritahu. Lepas tu Nabi khutbah, lah Jibril rupanya. Baru tahu. Nabi tak bagi tahu pada masa Nabi tanya tu. Tapi Nabi bagi tahu semasa berkhutbah, yang Ummu Salamah dengar, lah mati-mati dia ingat Dahiyah, rupanya Jibril tadi. Faham Jadi hadis ni menjadi dalil Jibril pernah berupa dengan rupa sahabat Nabi yang bernama Dahiyah. Dia pilih yang segak tu, tak tahan. Dia pilih segak dia. Abu Osman perawi hadis lah. Anda tak sebut matan sanad sebab habis ni. Sebab ini bukan hadis ni bukan syahid kita bukan pada perawi Abu Osman tu. Itu anda kena bahawa tu lain lah. Anda quote dia ni kan sebab dia meriwayatkan hadis ni. Ni kalau orang belajar ilmu hadis dia panggil ta'liq. Ta'liq lah ni. Macam mana cerita sebelum ni kan. Bila di Imam Bukhari dia quote perkataan Urwah bin Az-Zubair. Sebenarnya secara ta'liq je. Dia tak marilah sanad penuh. Ya. Sebenarnya sanad tu anda bawa kat bawah tu, kat footnote tu. Anda buh sanad bawah tu. Cuma anda bukan tajuk perbincangan kita pada malam ni bukan pada sanad. Tapi tajuk perbincangan kita ni adalah pada syahid point tu kan. Nak ceritanya Jibril alaihissalam pernah berupa dengan rupa Dahiyah Al-Kalbi. Wallahu a'lam. Yang lain pula Sayyidina Umar riwayat yang kes tadi. Yang kes Nabi Muhammad mengajar pergi jumpa tu kan. Tu ada. Apa lagi yang lain? Yang ada satu lagi jumpa jin bersama dengan Nabi, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Tu ada. Nabi Muhammad berjumpa dengan jin pada malam tu. Nabi bersama dengan Abdullah bin Mas'ud. Yang dia pergi mengajar tu. Nabi pergi mengajar jin tu kan. Ada cerita tu campur antara palsu dan tak palsu tu. Kena perinci balik tu. Cerita tu ada, memang ada pertemuan tu. Yang itu palsu tu. Itu palsu. Yang sahih tu ada pertemuan tu. Yang tu palsu. Dia buat garisan. Lepas tu buat garisan bulatan tu kan. Nabi kata jangan keluar daripada paras ini kan. Palsu tu. Perawi tu nama Abu Az-Zaid, nama perawi Abu Zaid, nama perawi. Dalam hadis tu kalau kita baca sanad apa bawah, matan dia dah cerita Nabi Muhammad SAW lepas nak subuh tu kan. Cerita panjang lah. Nak subuh tu Nabi Muhammad tanya pada Abdullah bin Mas'ud, kamu ada bawa air ke? Dia pun bawa keluar botol air. Idawah, dalam matan guna kalimah al-idawah. Idawah ni bekas air lah. Dia kata ada. Cumanya Nabi, aku duk mati-mati ingat air biasa. Rupa-rupanya Nabis ni renaman kurma.
Orang selalu terjemah tua, bukan tua. Anda tak setuju terjemahan tua. Tua ni jam dia lain dah. Kan? Air nabis ni, air kosong macam ni, buah-buah kurma. Tunggu 3-4 hari, kita nak minum, ada rasa kurma tu kan, sikit. Air nabis tu lah. Dia kata air nabis ni. Jadi, kata dalam matan cerita hadis tu, riwayat Imam Ahmad hadis tu. Dia kata, Nabi Muhammad SAW, menurut ceritanya Abdullah bin Mas'ud, Nabi berwuduk menggunakan air itu. Nabi berwuduk menggunakan air itu. Okey, siapa cerita hadis ni? Abu Zaid, nama pencerita hadis. Bila kita semak, tak tahu sejarah dia ni siapa, kecuali satu je, iaitu dia ni adalah seorang peniaga nabis di Kufah. Maksudnya ada konflik interest lah kat situ. Promosi dia. Yalah, orang zaman tu jual agama lebih kurang orang zaman sekarang. Dia rupa-rupanya peniaga nabis asalnya, tapi cara dia buat jalan cerita tu terlalu menarik. Dulu punya bohong lagi power. Power. Lagi power sekarang. Kan? Sekarang ni pun kita dah termenung dah. Kalau kita zaman tu lagi teruk rupanya Nabi masih hidup tu. Baru nak buat air sana. Kan? Nabis tu asalnya. Sebenarnya cerita dia, Abu Zaid ni, dia punya terror dia, dia ambil satu cerita tentang malam Nabi jumpa dengan jin. Sebab memang ada kes hadis yang sahih, Abdullah bin Mas'ud berjumpa dengan jin bersama dengan Nabi. Jadi dia ambil kisah kawan tu, dia campur cerita dia. Faham tak? Dia campur, dia masuk dalam elemen tu. Style orang dulu dia buat hadis palsu tu kira terror lah. Kita lebih kurang kan, keturunan Nabi. Semua percaya. Kan? Biasalah tu. Itu nak kupas dah tu, panjang lebar masa nak kupas dekat Melaka itu. Hadis tu ada Sunan Abi Daud. Hadis tu ada juga di dalam Musnad Ahmad, dan ada juga dalam Sahih Muslim. Tapi dalam riwayat Sahih Muslim cerita jumpa tu, tapi tak ada cerita yang pasal wak garisan pun tak ada. Tak ada. Popular. Cukup popular. Kan? Alright, sini balik. Nanti lambat habis. Sebab kita ada cerita politik pula. Okey, tak. Nabi Muhammad peluk Nabi, malaikat peluk Nabi untuk hilangkan gemuruh. Kan cerita peluk Nabi tu kan. Sebenarnya Nabi Iqra, baca Muhammad, Nabi kata mak Nabi qari. Kenapa kena peluk ah? Kau nak kita fikir. Kenapa kena peluk Nabi? Tak payah tu peluk tak apa. Situ yang ulama-ulama hadis ni bahas. Sebenarnya malaikat peluk Nabi ni sebab apa? Kerana Nabi ni gemuruh. Orang gemuruh. Sebab tu Nabi balik jumpa dengan Khadijah tu kan. Selimutkan aku. Maksudnya dia gemuruh tu. Kita kena terimalah satu hakikat yang Nabi itu orang. Janganlah kau angkat Nabi nak bagi kita kata kau ni macam nak kata Nabi ni malaikat dah ni. Kan? Daripada cahaya ni. Anda tak faham lah orang yang dakwa aliran Diobandi, tapi dia kata Nabi daripada cahaya. Padahal fatwa daripada ulama Dioban sendiri mengatakan tidak ada asal dalam agama. Yang duk dakwa Diobandi lah, ada 2-3 orang ustaz Diobandi tu kan. Nabi Muhammad daripada cahaya tu dia. Tak, anak cari, tapi itulah fatwa tu dalam bahasa Urdu. Aku ni nasib baik boleh baca Urdu. Dia sebut dalam fatwa dia kata tak. Itu tidak ada asal dalam agama Jadi kalau ada geng-geng aliran Dioban duk kata betul, itu merepek tu. Dia bukan Dioban yang betul lah kan. Dalam bahasa kita ke Diobandian. Kan? Kuning tu kuning betul. Kekuning-kuningan tak berapa nak kuning. Kan? Malaysia ni negara kedemokrasian. Dia bukan pure demokrasi. Ada berbau-bau demokrasi. Ada satu lagi, Dioban ke Diobandian. Itu bahasa Melayu aku reka ni. Dia biru-biru betul. Ke biru-biruan tak berapa biru. Betul tak? Bahasa Melayu kan? Dia tak berapa nak biru. Kalau hijau betul, pekat tu. Ke hijau-hijauan. Maksudnya kurang sikit hijau dia. Kita pun tukar ke Diobandian. Itu kan? Tak berapa dia Dioban, tapi okey lah. Kan? Mengaku je lah kan. Okey, dalam Quran
Allah Ta'ala ada sebut Nabi Muhammad ni adalah manusia biasa. Anda bawa kat sini beberapa Quran Yang pertama tu anda bawa kat sini, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 21. Tak apalah, baca sendirilah, anda sebut je lah. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-7 Allah Ta'ala ulang lagi. Lepas tu dalam surah Ibrahim ayat ke-11, in nahnu illa basyarum mislukum, tidaklah kami kecuali manusia seperti kamu je. Lepas tu dalam surah Al-Kahfi ayat 110, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilai, popular kan. Katakanlah Muhammad, aku adalah manusia macam kamu je, bezanya aku diberikan wahyu. Jadi di sini kita boleh simpulkan Nabi ini adalah manusia. Jadi takkan kau nak tolak Quran, kau nak ambil kau punya pandangan tak? Tu isu dia lah Quran dah beritahu manusia. Nabi ni adalah manusia. Jadi bila sebut manusia, segala ciri-ciri manusia tu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham Jadi bila sebut Nabi Muhammad ni manusia, gemuruh ni ada tak pada manusia? Ada. Takut ni ada tak pada manusia? Ada. Terkejut ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ tu Nabi Muhammad bila lepas jumpa Jibril, dia balik tu dia takut. Dia kata zammiluni selimutkan aku tu kan. Nanti kat bawah tu lah. Jadi di situ kita nampak sebenarnya Jibril peluk Nabi kerana Nabi gemuruh. Nak bagi tenang. Faham Jadi kalau gemuruh, ada tak orang kalau gemuruh yang boleh cakap jadi tak boleh cakap? Berlambak. Dia kalau sembang kedai kopi, mufti Perlis dengar apa, mufti letak jawatan. Cara dia cerita kat kedai kopi lah, hukumnya gini. Dr. Mazhar dengar, letak jawatan aku ni. Dia jadi mufti. Ada kan? Tapi kalau suruh dia khutbah kat masjid, dia bawa kertas, dia tunduk tak apa lagi, dia angkat, alamak, bergantang tengok aku. Tak terkeluar. Tak terkeluar. Dia macam tu kan. Tengah-tengah khutbah pula kertas tak jatuh, lagi selesai masalah. Maksudnya ada tajuk tak orang gemuruh? Bila gemuruh sampai tak terkeluar, betul kan? Tak nak keluar benda tu dia boleh sebut, tapi dia gemuruh tu. Jadi bila Nabi kata ma ana biqari, yang kita ditafsirkan oleh Imam Ibn Hajar sekali ni, aku tidak elok bacaan, padahal tak dengan gemuruh. Betul kan? Lepas tu tak sesuai, ma ana biqari diterjemah sebagai saya tak pandai membaca. Betul kan? Kita nampak konteks hadis tu kan. Konteks hadis tu dah menjelaskan kepada kita, bukan Nabi tak boleh baca sebenarnya. Nabi memang boleh baca, cuma Nabi tak elok bacaan sebab dia gemuruh. Nabi gemuruh. Situ pun kita dah nampak. Lah. Sebab tu kena faham hadis dengan konteks dia. Kalau tak nanti dia akan, biarlah macam kita dah faham biasa lah jadi. Okey, kita tengok ulasan. Nabi disuruh membaca. Nabi disuruh membaca. Apabila Nabi disuruh membaca, sudah pasti ada sesuatu yang termaktub di hadapan. Sebab Jibril tu dia bukan mulakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra baca. Bukan macam tu kan. Tapi mukadimahnya Iqra. Yalah, mestilah ada benda Iqra. Maka tak peliklah. Kaifa aqra, macam mana aku nak baca? Ma ana biqari, tambah pula gemuruh kan. Kali ketiga barulah Jibril kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sebabih. Maksudnya mesti ada benda yang termaktub di hadapan. Betul tak? Habis. Selama hari ni kita dah kata Nabi tak boleh baca. Teks sekolah. Memang lah. Yalah, teks sekolah ni nak kira apa kan? Macam nak cerita sebelum ni lah, buku kafah masa Najah 1, 2, 3, 4 tu. Sekolah rendah Sungai Buloh tu lah. Ustazah ajar buku tu kan, buku depan-depan ciri-ciri Nabi, Sidi Amanah Tabligh Fatonah. Mula-mula tu lah. Nabi ni Nabi, ciri Nabi mesti Sidi Amanah Tabligh Fatonah, tabligh menyampaikan. Lepas tu muka surat sebelah, Nabi itu diberikan wahyu, tidak disuruh menyampaikan. Lah, tabligh kau bawa mana? Lah, buku kapal sekolah lah tu. Dia Sidi Amanah Tabligh Fatonah. Maksudnya kalau tak ada 4 ni, orang tu bukan Nabi. Tak cukup ciri Nabi. Tiba-tiba muka surat sebelah dia kata Nabi itu diberikan wahyu dan tidak disuruh menyampaikan. Langkau sendiri buat tabligh dia. Betul kan? Lepas tu dibezakan dengan Rasul kan. Itulah macam mana kan. Memang kena rombak lah. Hari ni kita jumpa satu perbahasan. Sebab rata-rata orang kata Nabi tak boleh baca, dia baca hadis ni.
Ma'ana biqari. Sebenarnya tak boleh kata salah kedewan juga, sebab dia orang ambil pandangan At-Tibi tadi. Adalah mashaf macam mana tu Allah alam lah. Sama ada betul-betul mashaf ke ataupun macam skrin kita ni ke, wallahu alam lah macam mana tu kan, ataupun infrared ke, wallahu alam. Tapi ada benda yang dilihat, faham macam mana tu wallahu alam, sebab benda tu tidak diceritakan, tapi ada kan. Sebab tu pentingnya pentafsiran daripada ulama yang muktabar terhadap pemahaman hadis, betul kan? Tu poin dia. Okey, yalah takkanlah nak Jibril tu dia buat satu benda sia-sia. Bacalah. Lah dah baca apa? Tak ada benda kat depan. Kan sia-sia benda tu. Ya, contohlah datang orang, "Ustaz, bacalah." Benda tak ada kat depan. Yalah nak baca apa? Bukankah suruhan itu sia-sia? Betul tak? Tapi Jibril ni takkan dia nak buat benda yang sia-sia. Sebab dalam Quran kata, malaikat ni yaf'aluna ma yu'marun. Dia akan lakukan apa yang disuruh. Takkan Tuhan suruh benda sia-sia. Betul kan? Macam mana? Jadi kita masa ada benda tu, ada benda yang dilihat. Macam mana bentuk wallahu alam lah. Kan? iPad cara zaman tu mana tahu kan. Dah benda kadang-kadang kita terfikir, mungkin orang zaman tu mungkin tak boleh nak faham. Tapi kalau kita akan datang mungkin kita boleh faham sebab kita ada infrared. Sekarang ni mungkin kita pakai skrin macam ni, akan datang saya tak pakai dah macam ni kot. Iron Man keluar besar-besar macam tu kan. Dah ada dah. Itu dah ada dah sekarang. Takut-takut tu zaman tu yang Nabi macam tu lah kot. Yalah sebab kerja Tuhan kan. Dia bayar dia. Anda tengok filem Cina pula. Tu main judi tu dia pakai tu, dia kasi kat mata tu kan. Orang tu kat sana dia boleh tengok siapa. Okey, cuma mata ni bukan cuma mata je, punya ada skrin yang dia tak nampak, orang lain tak nampak. Benda tak pelik. Betul kan? Dia, macam mana yang berlaku zaman Nabi tu Allah alam lah. Mungkin infrared cara zaman tu. Teknologi ni Tuhan punya kerja, bukan kerja kita. Tapi hari ni kita dah jumpa. Macam tu kan. Nabi je faham, orang tak faham masa tu. Yalah, faham ni sebab kita tengok. Tak tengok takkan kita nak faham. Nabi tengok, Nabi faham lah. Kan? Yang kita faham dulu, Jibril suruh baca tu macam ayat Al-Alaq tu yang Nabi kena ikut. Itu yang kita faham dulu. Ya. Yalah, masalah sekarang sebutan tu pun tak susah mana tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Betul tak? Ayat je kan. Takkanlah Nabi yang Nabi tu jadi masalah kan. Sebab itu kan bahasa dia. Jadi kalau kita pergi Nabi gemuruh, tu munasabah. Lepas tu dalam tafsiran Imam Nuhayyal kata ma uhsinu bil qiraah. Aku tak elok bacaan. Kan munasabah kan? Munasabah. Nampak situ munasabah ni. Bukan ayat tu yang disuruh juga suruh Nabi ikut ayat qiraah tu. Ada ayat lain tunjukkan kalau ikutkan pemahaman hadis ni kan. Macam ni tak faham? Yang kita faham dulu. Yang Nabi kena ikut adalah ayat awal surah Iqra tu yang kita faham. Nabi kena baca yang tu. Tapi melalui yang hadis malam ni tak bersejarah tu macam ada ayat lain, bukan ayat yang Al-Alaq yang tu. Betul tak? Anda tak faham soalan tu. Macam ni? Kita faham zaman tu. Yang Iqra tu yang disuruh ikut tu adalah ayat yang Jibril sebut tu. Itu yang Nabi kena sebut. Tak, bukan tu. Ayat tu ke yang Nabi kena sebut. Ayat Nabi sebut itu? Ayat tu lah. Maksudnya soalannya? Soalan yang tadi yang ada nampak ditunjukkan yang lain tu macam ada ayat lain. Tak, ayat tu lah. Ayat tu lah kan. Maksudnya ada Iqra tu kau baca. Ma uhsina bil qiraah, ma ana biqari. Kan? Gemuruh lah apa kan. Macam itulah. Ayat tu lah bukan ayat lain. Maksud dia. Okey, 23 yang ni lah last Nabi boleh membaca. Ni soalan. Anda tak buh full stop tu. Anda bubuh soalan. Nabi boleh membaca. Dia punya nada tu. Nabi ni boleh baca ke tak? Bahasa kita kan. Di sini ada beberapa problem lah. Beberapa iskal. Persoalan-persoalan berbangkit Yang pertamanya hadis. Dalam hadis ni, kat sini tengok yang poin ke-23 tu. Lepas yang pertama tu kan. Daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyhahru hakaza wa hakaza. Yani marratan 29 wa marratan 30. Hadis bukan calah hadis Bukhari tu. Al-Bukhari Syekh. Al-Bukhari tu tak tahan tu.
Nabi kata inna, sesungguhnya kami ni orang Arab lah. Kami ni adalah umat yang ummiyah. Ummiyah tu dia punya muannas, tak apalah. Ini ilmu bahasa Arab pula. Kan? Macam Kelantaniyah. Kelantani tu orang lelaki Kelantan. Tapi kalau orang perempuan Kelantan, Kelantaniyah. Dia ada lah tu. Tak apa bahasa Arab tu. La naktubu tu poin dia. Kita tidak berwali tidak. Kita tidak menulis dan tidak mengira. Kita nahnu kat situ. Kita tak menulis dan tidak mengira. Asyahru hakadha wa hakadha, dan bulan itu seperti ini. Yakni 29 hari ataupun 30 hari lah. Yalah bulan kan sama ada 30 ataupun 29 lah. Betul kan? Okey. Kalau kita tengok Nabi kata la naktubu, kami tak boleh menulis. Betul? Kami tak boleh menulis. Kita ni, bangsa kita ni tak boleh menulis. Ada beberapa iskal. Arab ni dia cukup popular dengan syair. Arab ni popular dengan syair. Macam mana orang tak boleh menulis syair dia terror? Tak kuat lagi kot fikir. Cuma dalam matan hadis ni ada sebut la nahsubu, kami tidak mengira. Tak mengira. Nabi Muhammad ni sebelum jadi Nabi dia meniaga. Businessman. Takkan orang businessman, peniaga yang baik tak boleh mengira? Betul tak? Pelik tak? Something wrong. Nak tahu untung rugi tu kan, mesti orang pandai mengira. Tiba-tiba dalam matan hadis ni kata la nahsubu, kita ni bangsa yang tak boleh mengira. Kita terjemahlah tak boleh mengira tu. Sudah kita pun lemuk. Macam mana? Sahih Bukhari ni. Bukhari ni sahih lah kan. Jadi kita berkata yang ada satu ni lah, hadis ni kena buang sebab bercanggah dengan riwayat lain. Tak. Kita jangan terus tolak, kena tengok konteks hadis. Kena tengok konteks hadis. Tengok namun persoalan timbul pula. Mana? Okey, justru takwil hadis tuan sebut. Takwil hadis ni pada perkataan la naktubu, tidak boleh menulis, ia berlaku bagi kebiasaan masyarakat Arab. Kebiasaan tidak bermakna semua mereka tidak mampu menulis, bukan. Kebiasaan. Masa perjanjian Hudaybiyah, Nabi buat perjanjian bertulis dengan wakil Quraisy. Tak menulis macam mana? Betul? Perjanjian kan bertulis. Bismillahirrahmanirrahim Muhammad. Betul kan? Betul tak? Maksudnya boleh menulis lah. Tapi kebiasaan Arab tak boleh menulis. Tapi bukan tak ada langsung orang tak menulis. Faham Jadi orang duk argue kata ni tak boleh menulis. Nanti dulu. Kena faham hadis. Satu. Yang kedua, maksud la nahsubu, kita tidak boleh mengira. Perlu dilihat pada konteks hadis, iaitu ia berkaitan dengan menilai sesuatu perubahan bulan dengan melihat anak bulan. Kan matan hadis tu dia menceritakan kiraan bulan, sama ada 29 ataupun 30. Nabi Muhammad maksudkan la nahsubu ni, tak mengira ni, maksud kebiasaan orang Arab mengira hari ni bukan tengok pada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tak. Dia tengok bulan. Ni tengah bulan ni. Kan bila tengah bulan Islam 13, 14 belakang bulan mengambang. Itulah setiap orang Arab. Dia menilai hari itu bukan base pada kiraan hari, tetapi mengira kiraan hari itu berdasarkan apa yang dilihat pada bulan dan anak bulan. Tengok anak bulan, bulan dah habis bulan. Macam tu lah. Penilaian macam tu kan. Dah nak rasa macam orang tu dululah. Dah tak ada apa surat beranak dulu kan. Berapa umur pakcik ni? Entah, kau tengok perut terian tu. Kan? Masa mak engkau beranak kan, masa apa mak pakcik dulu beranak kat pakcik, dia tanam perut terian tu lah. Alah, kita kena kira pula umur perut terian tu. Kan? Macam mana style orang dulu kan? Jadi di situ yang dimasukkan dalam hadis Imam Bukhari ni. Jadi hadis ni tak valid untuk mengatakan Nabi tidak pandai menulis dan tak pandai mengira, tak sesuai. Faham sebab orang selalu argue hadis ni. Jadi kita tolak, ada problem ni cara faham tu. Dia bukan masalah hadis, cara kita faham hadis tu ada masalah. Okey. Yang seterusnya, Nabi kata aku tidak dapat membaca, ma'ana biqari. Tadi kita dah sebut dah sebenarnya. Ma'ana biqari, terjemahan tafsiran kita dah sebut. Cumanya ana ada sebut, namun persoalan timbul, memang tidak boleh membaca atau Nabi tak dapat membaca sebab gemuruh.
Kita dah bahas tadi kan. Nabi memang tak boleh baca kan, sebab dia gemuruh, tak terkeluar. Kan? Cuma kalau orang nak lanjutkan, kalau di awal Islam, di awal Nabi sebelum jadi Nabi, Nabi tak boleh baca, sebenarnya ada munasabah juga. Nabi sebelum jadi Nabi, kalau dia tak boleh baca, itu agak munasabah. Tapi lepas jadi Nabi, Nabi boleh baca. Banyak hadis-hadis Nabi yang cerita lepas daripada itu Nabi boleh baca dan boleh menulis. Ayat Quran, nanti kita sebutlah satu persatu, panjang cerita tu. Okey, kita tengok Nabi SAW tanya Ali tempat ditulis dalam perjanjian Hudaibiyah tu, cerita perjanjian Hudaibiyah tu. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni yang kafir tu kata, siapa ni yang tak kenal ni? Siapa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ganti bismillahumma kan? Padam. Okey, kita tengok dalam matan ni hadis Al-Bara' bin Azib. Hadis tu panjang tu. Tak patut anda kena buat nombor kat sini supaya senang nak rujuk. Tak apalah, kita tengok satu-satu. Ketika Nabi SAW dilarang melaksanakan haji, penduduk Mekah mengadakan perjanjian damai, sulh Hudaibiyah lah, supaya baginda masuk dan bermukim hanya 3 hari, tidak masuk Mekah melainkan dengan pedang yang masih diletakkan dalam sarungnya. Tu kata kafir tahun ni tak boleh masuk, tahun depan boleh masuk, 3 hari. Kata kafir lah kan. Okey, perjanjian tu kandungan perjanjian. Yang keduanya, setiap orang dari kaumnya tidak boleh keluar bersama baginda, namun sebaliknya mereka membolehkan sahabat baginda yang hendak ikut bersama mereka tinggal di Mekah. Maksudnya, kalau ada di kalangan orang-orang Islam di Mekah masuk Islam selepas perjanjian dilakukan, dia orang tak boleh balik ke Madinah. Tapi kalau orang Madinah nak balik ke Mekah boleh. Dan yang kedua kan, ingat perjanjian Hudaibiyah tu lah. Okey, lantas baginda bersabda kepada Ali, Nabi beritahu kepada Ali lah, Sayyidina Ali tulislah syarat antara kami dengan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Li pula boleh kita Li lah tulis Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini adalah hasil keputusan yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Tu kandungan surat. Tulis surat Bismillahirrahmanirrahim. Ini kandungan surat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, kandungan surat kan. Maka orang musyrik berkata kepada baginda, wakil kafir tu kata apa? Sekiranya kami mengetahui bahawa kamu adalah Rasulullah, pasti kami akan mengikutmu. Kami tak iktiraf pun kau Rasulullah. Kalau kami kata Rasulullah dah, macam kami ni orang Islam dah, kami bukan ikut kamu. Kata kafir ni. Akan tetapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Cerita popular kan. Ganti. Ni matan ni baginda pun menyuruh Ali supaya memadamnya. Padam Li. Bahasa kita sembang lah tu. Padam. Namun Ali berkata, Sayyidina Ali kata, demi Allah aku tidak akan memadamnya. Tak kot. Kita tak lah kot. Kan? Tak ada lah. Kata Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah bersabda, beritahukanlah kepadaku tempat yang kamu tulis tadi. Kau tulis kat mana ni? Tunjuk. Fa'arahu makanaha. Maka Ali mengisyaratkan tempatnya, lalu baginda sendiri yang memadamnya. Tak apa lagi situ, tu tak ada puas sangat. Wa kataba Ibnu Abdillah. Dan baginda, anda udah kalimah besar, baginda lalu menulis bin Abdullah. Imam Muslim riwayatkan hadis ni. Dalam hadis ni menggambarkan siapa yang tulis? Nabi sendiri tulis. Siapa cerita? Al-Bara' bin Azib. Perawi tu kan. Tengok, perawi tu Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib ni dia masuk Islam bila? Sudah. Dia masuk Islam semasa Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Mula-mula sampai. Perang Badar dia tak terlibat. Dia pergi jumpa Nabi Rasulullah nak pergi perang. Dia kata, engkau budak ni nak pergi perang. Umur tak cukup ni. Tapi perang Uhud dia terlibat. Okey, border Nabi izinkan orang pergi perang umur 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas baru Nabi izinkan. Perang Uhud dia terlibat. Maknanya kemungkinan semasa perang Uhud itu umur dia 15, 16, 17 mungkinlah. Sebab kurang daripada kadar itu tak boleh. Kan? Mungkin masa dia pergi jumpa Nabi, aku nak pergi perang tu umur dia 14 tahun lagi. Sebab perang Badar, perang Uhud setahun lepas perang Badar. Kan? Tahun ketiga Hijrah kan. Jadi kalau umur dia kita letaklah 16 tahun ataupun 15 tahun, letak Sulh Hudaibiyah tahun 6 Hijriah. Tambah lagi 3 tahun. Umur dia berapa? 19. Lebih kurang kan? 19-20 macam tu umur dia. Besar tu. Jadi cerita ni munasabah tak? Munasabah.
Cerita ni logik. Faham namanya Ubadah Al-Bara' bin Azib nama dia. Al-Bara' bin Azib ni perawi hadis Jadi bila kita baca banyak hadis yang menceritakan satu nabi yang menulis, dalam riwayat yang lain yang menceritakan itu nabi tidak tulis tapi orang lain yang tulis, kita nak pakai riwayat siapa? Kita kena pakai riwayat orang yang hadir di tempat kejadian. Faham? Siapa yang hadir di tempat kejadian dalam kes ni? Perawi hadis ni, Al-Bara' bin Azib. Maka sebabkan itu hadis ni kuat. Apatah lagi Imam Muslim lah riwayatkan nampak dia salah satu kaedah tu. Kalau ada orang bercerita satu hadis, satu lagi orang bercerita dan dua orang berbeza. Satu orang yang terlibat secara langsung, satu lagi ni dia dengar daripada orang lain. Kita kena pakai yang hadir tempat tu. Aku tengok yang mata tu kepala tu. Aku tengok sendiri kan. Itu lebih munasabah berbanding yang dia pun dengar daripada orang. Tak betul dok tu. Faham jadi kita tengok pencerita hadis ini adalah Al-Bara' bin Azib dan dia terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi dia yang cerita, Nabi sendiri tulis. Maksudnya boleh tulis lah maksudnya. Betul kan? Ambil kau. Macam tu dah. Nampak boleh tulis tu. Yang kedua, kita ingat tak masa perang Badar ramai yang kalah kafir tu kan, kena tawan. Ramai yang kena tawan kan. Apa Nabi Muhammad suruh? Mengajar. Ajar kepada anak-anak orang Islam membaca dan menulis, betul tak? Quran kata apa? Atamuruna nas bil bir wa tansawna anfusakum. Patut ke kamu suruh orang buat baik tapi kamu sendiri tak buat? Kau suruh orang buat baik kamu tak buat. Quran kata ayat lain, lima taqulu ma la taf'alun. Nabi suruh belajar membaca, belajar menulis, tapi Nabi tak belajar. Tak logik. Sebab sifat bagi Nabi menjelaskan Quran, dia tidak akan menyalahi Al-Quran. Nampak dua lah hujah tu. Hujah-hujah untuk mengatakan nampaknya Nabi boleh baca ni. Yang seterusnya, tadilah Al-Bara' bin Azib ada dah anda sebut dah, cuma ni matan yang lain. Tapi anda bawa ni adalah riwayat Bukhari pula. Yang kedua yang tadi riwayat Imam Muslim. Cuma dalam riwayat Bukhari ni dia ada menggunakan perkataan macam ni fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba wa laysa yuhsinu yaktub. Ni kalau tengok kat sini perenggang berapa Lama, susah betul. 1 2 3 4 5 6, perenggan yang ke-6. Fa akhadha Rasulullah sallallahu al-kitaba wa laysa yuhsinu yaktub. Rasulullah sallallahu kemudian mengambil kertas tersebut yang perjanjian tu kan. Padahal baginda tidak mampu menulis dengan baik. Nabi boleh menulis, cuma nak menulis dengan elok je. Maksudnya boleh menulis lah. Kan? Poin dia. Lalu fakataba, lalu Nabi pun tulis. Jadi di sini kita nampak poinnya Nabi boleh menulis. Betul kan? Berapa dah tu? Banyak dah tu. Mana lagi? Okey, hadis Ibn Abbas. Nabi ketika Nabi sakit Nabi ketika Nabi salam sakit, Nabi apa aku punya tulis terjemahan tu. Ketika Nabi SAW sakit semakin teruk, sakit Nabi tu makin teruk, baginda bersabda, berilah kepada aku surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kamu sehingga kamu tidak akan sesat setelah ni masalah tulis cepat-cepat ni. Setelah inilah Nabi kata, buat mari satu kertas. Masa tu Nabi sakit dekat-dekat nak wafat tu kan. Buat mari satu kertas, aku nak bagi tahu kepada kamu, aku nak tuliskan dalam matan tu guna uktuni bi kitabin aktubu lakum. Aktubu, aku tulis untuk kamu. Maksudnya Nabi nak menulis. Okey. Sayyidina Umar kata, sesungguhnya Nabi SAW semakin teruk sakitnya dan di sisi kami ada kitabullah yang cukup buat kami. Tak payahlah kot, Quran pun dah memadai dah, sempurna dah tu, kata Sayyidina Umar lah. Okey. Fakhtalafu wa kathura al-laghat. Kemudian orang berselisih dan timbul suara gaduh. Macam tu. Riuh kat tempat Nabi nak wafat tu kan. Lalu Nabi kata apa? Pergilah kamu menjauhkan diri daripadaku agar tidak menjadi perdebatan di hadapanku. Pergi bergaduh depan aku apa ni? Okey. Maka Ibnu Abbas keluar seraya berkata. Ibnu Abbas pun ada kat situ. Dia pun keluar. Bila keluar tu, sesungguhnya musibah, segala musibah adalah apa yang menghalangi antara Rasulullah dengan niat baginda menulis untuk mereka.
catatan tersebut kerana perselisihan dan perdebatan mereka. Dalam hadis ni menggambarkan Nabi nak menulis. Betul? Nabi nak menulis. Tapi kenapa Nabi tak menulis? Duk berambah depan tu. Jadi di sini ni kita nampak maksudnya menulis ya. Okey, ayat Quran. Poin ke-6 tu ayat Quran. Surah Al-Ankabut ayat 48 Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin la takhutuhu bi yaminika idzan lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Muhammad tidak pernah tahu membaca. Ni argument orang kata tak boleh baca ni. Hujah-hujah dia kata tak boleh baca. Inilah hujah yang selalu sangat dihujah. Dia kata dan engkau wahai Muhammad tidak pernah tahu membaca sesebuah kitab pun sebelum turunnya Al-Quran ini dan tidak pula tahu menulisnya dengan tangan kananmu. Tengok ayat Quran kata Nabi tak boleh menulis. Tak boleh membaca. Betul tak? Cuba kita fikir. Anda tengok penjelasan dalam ayat tersebut perkataan wa ma kunta tatlu min qablihi, sebelum ini, sebelum Nabi jadi Nabi. Lepas pada Nabi boleh tak? Boleh lah. Dulu saya miskin, dia kata. Dulu saya miskin. Dulu sekarang mungkin kaya. Betul kan? Jadi Quran tu kata dulu kamu Muhammad SAW tak boleh menulis, tak boleh membaca dulu. Tapi lepas jadi Nabi boleh lah. Betul kan? Macam mana? Yalah, Nabi Siddiq amanah, tabligh fatanah. Aja ada yang keempat tu fatanah. Bijak-bijak. Mak ana ni tak sekolah pun. Mak ana tak sekolah pun, tak pernah sekolah. Dulu tak boleh baca, sekarang WhatsApp dia lagi hebat daripada kita. Mak ana. Padahal mak ana tak ada Tuhan iktiraf fatanah pun. Betul tak? Nabi tu iktiraf fatanah lah tu. Takkanlah Nabi dengan mak ana lagi cerdik daripada Nabi. Betul tak? Mak ana tak ada siapa iktiraf pun fatanah. Quran tak ada kata, Tuhan tak ada kata fatanah. Nabi tu fatanah. Bukan? Sidi amanah tabligh fatanah tu. Bijak. Takkanlah mak aku lagi cerdik daripada Nabi kot. Yalah, of course lah Nabi lebih cerdik daripada mak ana. Betul kan? Jadi di situ pun kita fikir, boleh baca ke tak ni? Jadi kalau letak border, lepas jadi Nabi boleh baca, itu munasabah. Memang munasabah. Betul kan? Nampak dah situ tu. Adalah beberapa pandangan ulama dalam hal ni. Ada anak kut kat sini lah pandangan ulama. Sebut kau ulama, jangan sebut yang kita je, marah kau orang. Sebut pandangan ulama lain. Anda sebut sini pendapat satu, Nabi tidak boleh baca. Antara ulama yang kata macam ni Profesor Quraish Shihab Indonesia tu. Yang keduanya Saleh Utsaimin Saudi tu kan, ulama Saudi. Dan inilah pandangan kebanyakan ulama. Adalah beberapa argument yang mereka bawa lah kan. Antara dia orang kata zaman tu alat tulis ni agak susah nak dapat. Tak ada alat tulis bukan mesti tak boleh menulis. Tidak tu yang doa perjanjian tu macam mana pula? Satu. Lepas tu adalah satu syair yang ni diungkapkan oleh Profesor Quraish Shihab lah dalam kitab tafsir dia. Dia kata dalam syair tu ada sebut kemampuan menulis adalah aib dalam kalangan kami. Syair. Kita bukan nak tengok pada syair. Okey lah kalau kita nak kata ya sekalipun, kita dah argue kat atas tadi, kebiasaan. Bukan mesti gitu. Lepas tu Saleh Utsaimin dia kata, apa kalau ada dalil mengatakan boleh baca, buat marilah. Tadi kita dah sebut banyak dah. Kan? Gitu. Lepas tu ada pandangan yang mengatakan Nabi memang boleh membaca. Siapa dia? Abduh. Bukan Ustaz ni Abduh Abduh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh. Imam Asy-Sya'bi. Imam Sya'bi ni ulama hadis besar lah. Lepas tu Al-Baji, ulama besar dalam mazhab Maliki. Al-Baji. Dia mengatakan Nabi memang boleh membaca. Yang tidak boleh membaca itu adalah sebelum jadi Nabi. Lepas daripada jadi Nabi, Nabi memang boleh membaca. Dalil lain ni kita tengok dalam Sunan Tirmizi. Nabi Muhammad sebut dalam hadis, Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyari amsalihha la aqulu alif lam mim harfun, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, baginya satu kebaikan dan kebaikan itu berganda sehingga 10 kali ganda. Aku tidak kata alif, lam dan mim adalah satu huruf.
Alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim satu huruf. Kena tak huruf? Kena huruf lah tu. Nabi kata alif, lam, mim tu bukan satu huruf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maksudnya Nabi ni butuh huruf ke? Tidak, macam mana dia bergelal alif, lam, mim tu? Betul kan? Jadi di sini kita boleh simpulkan Nabi Muhammad sebenarnya boleh membaca. Cumanya yang dibangkitkan tidak boleh membaca tu yang disepakati oleh ulama adalah sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi. Faham Timbul persoalan. Lepas tu perkataan ummi tu mana pula? Tu saya tadi dah. Tak sama-sama. Ummi ada kat bawah tu. Tengok dalil yang keempat. Lepas tu kat bawah, bagaimana pula dengan perkataan ummi? Aku dah fikir dah. Fikir siap dah sebenarnya. Dia persoalan besar tu. Okey, tengok hujah satu. Menurut Al-Qaradawi, kau Qaradawi lah, baru meninggal kan. Perkataan ummi, bila sebut ummi ni, dia ada banyak maksud sebenarnya. Kitab Imam Syafi'i itu nama Al-Um. Betul tak? Al-Um. Apa? Kitab tu betul huruf? Ibu. Kitab betul huruf. Ibu. Asal Al-Um tu mana ibu. Apa maksud perkataan lepas tu dikaitkan dengan ummi. Mi ada ya tu kan, yang nisbah. Macam Kelantan, Kelantani. Faham ya tu lah. Kalau Kelantan tu negeri Kelantan, Kelantani nisbah orang Kelantan. Macam itulah. Okey, kata Qaradawi, perkataan ummu itu memberi dua maksud. Yang pertama, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Ini yang paling popular lah. Cuma ada satu lagi, tidak pernah mendapat sebarang kitab, seperti mana orang Yahudi dan orang Nasrani pernah dapat kitab. Itu maksud ummi. Sebelum Nabi Muhammad, ada tak Arab sebelum ni dapat kitab? Ada. Nabi apa mula? Betul tak? Daripada bangsa Arab, pemula dapat kitab tu datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ummi. Faham Baca balik. Bukan baca balik ni. Tak baca lagi. Kat sini tempat lain baca dah. Hadis masa Nabi Muhammad, masa Abu Sufyan pergi jumpa Raja Heraklius, antara soalan Raja Heraklius kepada Abu Sufyan, ada tak orang sebelum ini yang mengaku macam Muhammad mengaku? Apa Abu Sufyan kata? Tak ada. Maksudnya dalam kalangan orang Arab, pemula yang mengaku bawa wahyu ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebelum tu tak ada. Kalau ada pun lepas pada tu Musailamatul Kadzab. Cerita panjang pula kat situ tu. Lain kali cerita yang tu lah. Okey. Jadi kalau kita sebut ummi ni dalam pemaknaan yang kedua tadi kan, makna dia apa? Orang yang tidak pernah mendapat kitab. Ummi makanya kita tengok dalam beberapa ayat Quran. Contoh, tengok dalam surah Al-Jum'ah ayat kedua. Allah Ta'ala kata, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Tak apa lagi. Poin dia kat sini. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kan? Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin sebagai rasul, yakni Nabi Muhammad sallam lah, dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka dari etikat yang sesat, serta mengajar mereka kitab Allah, Al-Quran dan hikmah yang mendalam mengenai hukum syarak. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu dalam kesesatan yang nyata. Apa maksudnya? Tidak mempunyai sebarang kitab rujukan. Jadi Nabi Muhammad ni pemula orang yang mendapat kitab daripada bangsa Arab, ummi. Mengikut tafsiran Qaradawi pada pemaknaan yang kedua. Betul tak? Okey. Satu dah penjelasan tu. Yang kedua, Mekah ni dikenali sebagai Ummul Qura. Ummul Qura, ibu segala kota-kota. Yalah, Kaabah duduk kat situ Mari kat mana pun situ nak buat ibadat pokok tok Arab Daripada Yaman, situ juga buat ibadat. Daripada Syria, pergi ibadat. Last kali namanya Ummul Qura. Kalau anak lah orang Kelantan, dia nak kata saya orang Kelantan, nak kata macam mana? Anak Al-Kelantani, saya ni Kelantani, orang Kelantan. Kalau orang Arab tanya lah ni, kalau orang Melayu tanya tak payah jawab lagu tu kan. Asal mana Ustaz? Anak Kelantani. Kalau mungkin ada. Okey, sekarang ni kalaulah kita ni daripada Mekah, nak kata macam mana? Maki
Tapi tak Soho atas nama Mekah tu, yang Soho tu Ummul Qura tu. Gelaran yang rare kan masa tu lah. Macam mana mengenali anak Al-Ummi? Ummi tu adalah Ummul Qura. Faham tak? Ummu tu satu perkataan, Qura satu perkataan kan. Jadi dia ambil yang depan tu lah, anak Ummi. Tak sebut Al-Qurayin tu. Faham tak? Jadi yang disebut anak Ummi, maksudnya saya ni orang Mekah. Itu maksud dia. Itu asal perkataan Ummi. Nampak kan? Jadi tak pelik, sebab itulah jalur Arab yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala selepas era Nabi Ismail alaihissalam. Betul kan? Tu base dia gitu. Dah tak ada dah, banyak dah. Yang lain tu anda rasa kita dah kupas dah sikit sebanyak benda ni kan. Yang lain tu anda dah kupas dah sebelum ni. Okey, hadis sambungannya pada poin yang ke matan hadis 160i tu, faraja'a bi Rasulullah, Nabi balik ke Khadijah. Lepas tu Nabi kata selimutkan aku kan. Itu pun ada isu juga tu. Sebab ada orang cerita Nabi Muhammad masa pergi Gua Hira itu, Nabi biar anak bini dia terkotak-kanting. Ingat dulu dia bising seorang perempuan tu. Dia pergi bising dalam Facebook. Dia kata Nabi tak bertanggungjawab lah, tinggal anak bini lah, bini seorang lah. Tak, dalam perkataan tu kan dia kata zammiluni, kan jamak tu kan, zammiluni, selimutkanlah orang ramai-ramai, tolong selimutkan aku. Maksudnya bukanlah Khadijah seorang, ada orang lain tu. Satu. Yang kedua, masa tu anak Nabi dengan Khadijah tu umur dah berapa? Zainab tu umur berapa masa tu? Yang tu orang tak teliti tu. Dia pergi goreng dalam keadaan dia tak teliti. Orang teliti kan. Masa yang Nabi sampai dekat rumah tu, suruh selimut tu, siapa dia dekat rumah masa tu? Orang duk entam tu, dia tak teliti, dia pakai bedal. Yang macam mana cerita tu kan datang lah. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Apa ni? Tak ada. Buat tabaruk kan. Dia susah lah masalah. Benda, iyalah kita dengan Nabi ni 1000 tahun lebih kan. Malam ni dengan 32 tahun dulu saya punya ada dah tukar masjid dekat Dewasa tu, Jumaat tu kan. Tapi dia cakap Nabi memang boleh tulis. Kita masa tu kita orang jahil, dia jahil lah kan. Bila dia cakap saya dibawa daripada Thailand, saya dibawa satu tulisan ni kan. Itu mana ni kan? Dia tulisan yang Nabi punya kan. Dia bagi orang berapa orang ambil lah. Tapi dia bagi kelas lah kan. Dia ambil lah. Tak lah kalau betul Nabi tu. Lepas saya bawa. Saya bawa. Dia simpan pun. Malam ni terbukai. Dia sebenarnya, iyalah macam mana cerita sebelum ni, hadis yang pasal Nur Muhammad tu kan. Katanya, iyalah zaman Abdul Razak tu, Musannaf Abdul Razak tu kan. Zaman tu dengan kita ni, dengan Nabi tu lebih kurang 200 tahun lah. Dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kan. Jadi dia dengan kita ni 1000 tahun lah. Itu pun bila ada klaim dakwaan kata dia pernah tulis, bila kita tengok kertas, itu pun dah bukti bukan dia. Betul yang dakwah-dakwah. Ni yang terbaru ni. Ni tahu iklan dekat Facebook ada. Tak lama lagi orang nak buat tabaruk dengan artifak Nabi. Kat Selangor. Kat Selangor nak buat IDCC. Anda tengok iklan tu. Ada tak tahu artifak ni apa? Google lah kita cari apa mana artifak. Rupanya peninggalan-peninggalan lah. Antaranya dia kata rambut. Sebenarnya ada ke rambut Nabi SAW ni? Ada. Cuma ni siapa pegang? Kita kena baca cerita masa Nabi Muhammad SAW lepas Sulh Hudaibiyah tu nak balik tu. Nabi Muhammad SAW tu bila nak balik kan, masa tu kan Nabi kata cukur kepala kan? Tak nak cukur sahabat Nabi. Betul? Lepas tu Nabi Muhammad SAW diberi pandangan oleh Ummu Salamah. Buat apa macam ni? Oh, Nabi setuju. Nabi pun pergi cukur kepala. Situ tu ada sejarah rambut Nabi SAW jatuh daripada kepala Nabi SAW. Faham? Okey, masa tu kalau kita baca dalam hadis, Nabi memang ada bagi kepada orang tertentu pegang rambut Nabi. Ambil engkau. Soalan dia, sampai tak sanad pada kawan tu? Kalau tak ada, rambut kawan dia lah kot, bukan rambut Nabi. Faham tak? Kunci kat situ. Sebab tu pergi tanya orang tu, kau kata ni rambut Nabi, mana sanad? Sanad daripada siapa sampai tak ke sahabat ini? Anda tak ingat siapa ni? Tak silap mana Anas bin Malik? Kalau tak silap mana lah. Tapi hadis tu memang ada. Sebab dalam hadis tu Nabi kata ambil engkau. Dia pegang rambut Nabi. Jadi kalau orang duk klip, ni rambut Nabi, tanya sanad. Tapi kalau Nabi tanya,
Ya. Nabi bagi ambil, pegang. Sebab dia tahala kan pegang rambut kan. Dia bukan butuh jatuh tu. Orang Arab potong pegang. Kau pegang. Kita tanya sanad kau. Kalau tak ada, merepek. Tak payah percaya. Bukan kita kata tak boleh tabaruk dengan Nabi. Tabaruk je lah. Memang ada asas tabaruk ni. Ambil berkat. Pegang berkat lah, insyaAllah kan. Tak apalah tabaruk tu. Cumanya, betul ke? Itu soalannya. Sebab tu kalau orang nak buat artifak ni, dia kata ni rambut Nabi. Sanad lah, bagi sanad. Aku nak sanad. Rafi lekat tak kira, dia kena real. Betul kan? Itu isu dia. Siapa nak buat, semua kena bawa sanad. Sanad. Tapak dia boleh tak lepas segi dia benda. Tapak. Ya. Baju Nabi pun sama juga. Baju Nabi pun Kalau saya Ustaz bagi tunggu rambut. Sebab Nabi Muhammad SAW wafat, mana ada orang putih rambut Nabi? Nabi wafat ada, Nabi okey rambut aku. Tak ada. Tak nak, itulah wafat Nabi SAW tu kan. Nabi diumumkan begitu. Jadi sekarang ni kalau ada cerita rambut, kes tu. Kes Nabi SAW cukur kepala. kalau ada betul, boleh berkat. Betul, boleh tabaruk, tak apa. Tabaruk ingat tabaruk bukan kita puja. Bukan puja, masalah kita puja. Tabaruk ni sekadar ambil berkat. Kita nak doa, ya Allah bagi mustajab doa aku ni dengan keberkatan Nabi kamu. Sekadar tu je. Yang kita ni merepek dah. Kan, cuma apa benda. Aku ya Allah. Sekarang jadi puja pula. Tu yang susah tu. Kaitan dengan surat-surat yang Nabi tulis kepada pembesar-pembesar Habsyi, itu Nabi tulis dia sendiri ke atau sahabat? Sahabat tulis. Abdullah bin, apa nama sahabat Nabi tu? Abdullah bin Al-Arqam, anak pada Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu ya penulis Nabi SAW yang tulis surat hantar pada raja-raja. Sahabat tuliskan. Ya dah biasa lah orang besar. Macam kita raja dia tak menulis pun. Kan dia bagi okey tulis lah kita kan. Ucapan pun orang lain tulis kan. Jadi Nabi SAW tu cakap, dia tulis. Orang tu nama Al-Arqam bin Abdullah bin Al-Arqam, anak kepada Al-Arqam bin Abil Arqam. Itulah orang tu. Sahabat tu wali Ustaz. Sahabat wali. Nah, kalau tanya sahabat Nabi lebih daripada wali. Sebab wali macam mana pun mesti ambil daripada Nabi. Wali macam mana pun mesti ambil daripada Nabi SAW kan. Mana ada wali lebih mulia daripada Nabi? Mana boleh kau agak-agak lah kan. Kan? Jadi wali dia mesti dengan Nabi, dengan wali mesti lebih lagi Nabi lah. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kategori keempat wali ni orang soleh. Sekadar tu lah kan, dia tak lebih. Susunan Quran tu an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi wali dengan orang mati syahid pergi jihad dekat Palestin tu mulia orang tu lagi. Orang mati syahid tu kan, pergi lawan Israel kena bunuh lah apa tu kan, itu lagi tinggi. Jadi kita, sebab wali tu kategori keempat tu as-salihin, orang-orang soleh. Tak tahulah apa nak jadi orang Malaysia ni. Wallahu a'lam. Ada dapat nanti tu lah yang kat Kedah. Ketuk di sempadan Nabi. Apa? Allah. Kau dah yang 3 hari ni. Aduh. Tapi Datuk dia dapat apa? tak apalah, tanya sanad je lah. Tanya sanad ni. Lepas tu ada gambar Ustaz mana kan? Dia tu kan? Pegang dia tu kan? Alamak. Datuk kan dapat apa? Darah Nabi. Darah Nabi, ya Allah. Darah Nabi. Hebat. Betul lah. Sanad. Minta sanad lah. Apa-apa sanad dia. Nah. Macam kita punya wangi tu. Betul. Aduh. Macam Melayu kan. Aduh. Anak kadang terfikir kita ni semakin berlui Malaysia ni. Makin bodoh kan Ustaz. Dia kalau agama datang itu, tak hebat dari Islam ni. Orang Malaysia lah orang kata Pakistan. Pakistan lagi teruk. Pakistan ni yang jenis kata ni rambut Nabi tu lagi teruk pada tempat kita. Berlambak. Tapi Keling. yang orang panjang tak ada. Orang panjang. Tu lah. Tapi dah tulis juga. Allah A'lam.
Cukuplah sembang wallahu alam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.